Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Jadi hari ini cikgu akan mengajar matematik. Kita akan teruskan dengan tajuk bandingan pecahan. Okey, sedia semua? Okey, bila cakap pasal bandingan pecahan, kita akan bandingkan dua pecahan. Kita akan ada dua pecahan dan kita bandingkan antara pecahan 1 dan pecahan 2. Okey, boleh? Jadi jawapan yang kita nak sama ada pecahan A atau B ni lebih besar ataupun kecil. Okey, bila bandingan ni maksudnya kita nak bandingkan dia nilai dia besar ataupun kecil. Okey, boleh? Faham? Okey, jadi cikgu ada sediakan beberapa contoh lukisan pecahan. Jadi kita akan pergi pada satu persatu dan kita akan buat kesimpulan untuk bandingan pecahan tersebut. Okey, boleh? Sedia? Okey, kita pergi dulu kepada bandingan pecahan yang pertama ni. Jadi cikgu ada dua pecahan. Betul? Cikgu ada dua gambar pecahan, iaitu pecahan A dan pecahan B. Yang pertamanya, kita letak dulu nilai pecahan yang A ni. Berapa nilai lorekan untuk pecahan A? Okey, kita ada satu lorekan. Jadi pengangkanya adalah 1. 1 per dengan apa? Penyebut tu semua bahagian yang dibahagikan. Maknanya 1, 2, 3, 4. Jadi kita bahagikan pada 4 bahagian. Jadi 1 per 4. Okey, boleh? Faham? Okey, kita tengok pula kepada pecahan B. Berapa nilai lorekan untuk pecahan B? Kita ada 1, 2, 3. Jadi 3 per dengan, kita ada berapa bahagian seluruhannya? 1, 2, 3, 4. 3 per 4. Jadi dekat sini, nilai pecahan A 1 per 4. 1 per 4. Nilai pecahan B 3 per 4. Okey, boleh? Okey, sekarang kita nak bandingkan pecahan A dengan pecahan B ni, mana lagi besar? Okey, siapa tahu nak buat macam mana? Okey, kita ada cara dia. Yang pertama, kamu tengok dia punya penyebut. Penyebut mana? Penyebut di bawah. Okey, boleh? Tengok penyebut dia. Kalau penyebut dia sama, sekarang ni kita punya penyebut angkanya 4. Jadi nilainya sama. Kalau penyebut dia sama, kamu tengok pula kepada pengangka. Pengangka yang lebih besar tu, maksudnya pecahan tu lah yang nilainya besar. Okey, boleh faham? Jadi dekat sini, penyebutnya sama, nilai yang mana lagi besar? 1 ke 3? Nilai 3 lagi besar, betul? Jadi, dekat sini jawapan yang lebih besar adalah 3 per 4. Sebab apa? 3 ni lagi besar daripada 1. Betul tak? Jadi, jawapan kita 3 per 4 lebih besar berbanding 1 per 4. Boleh? Faham? Betul tak? 3 per 4 lebih besar daripada 1 per 4. Ini jawapan kamu. Okey, boleh? Faham? Ataupun kalau kamu nak tengok lagi dengan lebih jelas, kamu tengok. Dia kan sama dibahagikan sama bahagian, ada 4. Lepas tu awak tengok. Kamu tengok yang A ni dia loretkan sikit je, kecil je. Yang B loretkan banyak. Jadi bila pecahan yang sama dia punya pengangka, tengok, kita boleh tengok. Yang A ni memang sikit je, kecil je. Yang B ni lagi besar. Okey, boleh? Ataupun macam cikgu cakap tadi, nak senang, bila pengangka sama,
Tengok bila penyebut sama, tengok pengangkanya. Kalau pengangka dia tu besar, maksudnya nilai pecahan tu lah yang lebih besar. Boleh? Itu kalau penyebutnya sama. Boleh faham? Okey. Jadi kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, sekarang kamu tengok. Kita baca dulu pecahan ni. Bunyi dia, berapa nilai dia? Kita tengok yang A punya. Berapa nilai lorekan yang A? 1, 2, 3. Jadi kita ada 3 per dengan berapa yang dibahagikan untuk satu gambar ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 per 8. Boleh? Kita tengok pula pecahan B. Berapa yang nilai yang dilorek? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 per berapa? Kita kira berapa nilai yang dia bahagikan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia bahagikan 8 juga. Jadi untuk nilai nombor 2 ni, kita dapat A 3 per 8, 3 per 8 dan B 5 per 8. Boleh? Okey. Sekarang, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita kena buat apa? Mula-mula kita tengok dia punya penyebut. Tengok dia punya penyebut. Penyebut dia sama ke tak? Sama. 8 dan 8. Jadi kalau penyebut dia sama, apa yang kita perlu tengok seterusnya? Kita tengok kepada pengangka. Pengangka dia, kalaulah nilai pengangka tu kecil, maksudnya pecahan tu kecil. Kalau nilai pengangkanya besar, maksudnya pecahan tu lebih besar. Kita banding antara dua tu. Boleh? Sekarang untuk soalan nombor 2 ni, kita nak kecil. Jadi, A ke B? Pecahan A ke pecahan B yang lebih kecil? Kita tengok pula pengangkanya. 3 dengan 5. Mana lebih kecil? Ya, 3 ni lebih kecil. Jadi jawapan kita 3 per 8 lebih kecil daripada 5 per 8. Boleh? Faham? Faham? Okey. Jadi 38 ni lebih kecil. Faham tak untuk contoh yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama dengan yang kedua. Apa yang kita perlu tengok? Kita perlu tengok penyebutnya. Penyebutnya. Kalau penyebut sama, kita tengok nilai pengangka dia pula. Kalau nilai pengangka dia kecil, maksudnya pecahan tu nilai dia lah kecil. Kalau pengangkanya besar, maksudnya nilai pecahan tu besar. Boleh faham? Okey. Jadi untuk yang pertama dan yang kedua ni, cikgu harap kamu faham. Okey, boleh? Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, cikgu ada sediakan juga 1 dan 2. Sekarang kita tulis dia punya nilai pecahan A dan nilai pecahan B untuk nombor 1. Okey, untuk pecahan A, berapa nilai cikgu punya lorekan tu? 1, ya, 1 lorekan. 1 per 1, 2, 3, 4. Jadi dibahagikan kepada 4. Maksudnya 1 per 4. Okey, kita tengok pula B. Berapa nilai lorekan cikgu? 1 per 1, 2, 3. 1 per 3. Okey, kita dapat dah nilai A dan B. A iaitu 1 per 4. B kita dapat 1 per 3. Okey, betul? Okey, sekarang tadi cikgu cakap tengok pada pengangka. Tengok pada penyebut. Betul? Okey, kalau kita tengok pada penyebut, sekarang penyebut kita berbeza
berbeza. Penyebut kita A 4, B 3. Berbeza. Okey, kalau berbeza, apa yang perlu kita tengok seterusnya? Apa maksudnya? Okey, kita tengok Kalaulah penyebutnya berbeza, maksudnya kamu kena tahu. Kalau penyebut tu nilai dia besar, maksudnya pecahan kamu kecil. Kalau penyebut nilainya besar, maksudnya nilai pecahan kamu kecil. Apa yang kita cari bandingan ni? Jawapan dia, kalau dia besar, maksudnya jawapan dia kecil. Boleh? Faham? Okey. Tak faham? Cikgu tunjukkan lagi. Okey, sekarang untuk nombor 1 ni cikgu nak jawapan dia besar. Betul? Jadi kita tengok dia punya penyebut. Penyebut 4 dan penyebut 3. Okey, cikgu cakap tadi kalau penyebutnya lagi besar, maksudnya nilai pecahan tu kecil. Jadi dekat sini kalau cikgu nak besar, jawapan cikgu nak besar, maksudnya kita kena tengok penyebut yang kecil ke yang besar sebagai jawapan. Kalau cikgu nak jawapan besar, maksudnya nilai penyebut dia mesti kena yang kecil. Untuk pecahan bandingan yang tak sama nilai penyebut yang kecil itulah nilai pecahannya besar. Boleh faham? Jadi 1/3 ni, jawapan kat sini cikgu nak besar kan? Jadi 1/3 lebih besar berbanding 1/4. Boleh faham? Boleh faham tak? Maksudnya dekat sini, apa yang perlu awak tengok? Bila penyebutnya tak sama, nilai penyebut yang kecil tu pecahannya nilai jadi besar. Faham? Bila penyebut ni kecil, jadi jawapan dia tu nilai pecahan ni sebenarnya besar. 1/3 ni besar daripada 1/4. Boleh faham? Okey. Jadi kalau kamu faham yang ni, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita tengok untuk pecahan A dan pecahan B, kita baca dulu lorekan yang cikgu pecahan nilai pecahan A untuk lorekan cikgu. Jadi cikgu lorekan 2 dengan 1, 2, 3, 4. Jadi kita ada 2/4. Okey, untuk B, cikgu lorek berapa? Nilai lorekan cikgu berapa? 1, 2, 3. 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3/8. Okey, boleh? Okey. Sekarang cikgu nak yang mana lebih kecil? Yang mana lebih kecil? Okey. Jadi dekat sini, apa yang kita perlu tengok? Kita perlu tengok dia punya penyebut. Betul? Kita perlu tengok dia punya penyebut. Okey, penyebut kita sekarang ada nombor 4 dan ada nombor 8. Sama ke tak? Tak sama. Kalau tak sama, apa perlu kita buat? Kalau tak sama, kita perlu tengok 4 dan 8 ni mana nilainya kalau cikgu nak kecil. Maksudnya nilai yang lebih besar. Maksudnya dekat nilai penyebut 4 dan 8 ni, 8 lagi besar. Jadi 8 ni lah jawapan kita untuk nak nilai pecahan yang kecil. Sebab cikgu cakap bila pecahan penyebut ni, penyebut tak sama, nilai yang lebih besar tu sebenarnya pecahan dia, kita baca dia punya nilai kecil. Boleh faham? Jadi jawapan kita kat sini yang lebih kecil 3/8 lebih kecil berbanding 2/4.
boleh jawab kuis cikgu untuk lebih faham dengan lebih dalam lah. Okey, boleh? Kalau tak faham, awak boleh ulang balik video cikgu, apa yang cikgu cakap, apa yang cikgu nak beritahu. Okey, tapi kat sini cikgu boleh bagi kesimpulan. Kalau kamu tengok penyebutnya sama, maksudnya apa yang kamu buat seterusnya, kamu tengok pengangka dia. Kalau pengangka dia besar, maksudnya nilai dia besar. Boleh? Itu kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya tak sama, maksudnya kalaulah penyebut tu nilai dia besar, jadi nilai pecahan tu sebenarnya kecil. Kalau penyebutnya kecil, maksudnya nilai pecahan tu besar. Macam ni contohnya. Apabila pengangka dia lebih kecil, nampak tak? 3 dengan 4 ni, 3 kecil kan? Jadi nilai pecahan ni besar. Kalau nilai pecahan dia besar, tengok 3 per 8 ni. 8 ni besar kan? Daripada 4. Jadi nilai pecahan dia kecil. Okey. Boleh faham? Okey, kalau tak faham, cikgu cakap ulang semula video cikgu. Okey, sampai sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.